Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Satu haluan, sehaluan. Indah berbalam si awan petang, ba'arak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Selamat datang ke pembelajaran Perlis mengaji dalam segmen Tuition Online. Terima kasih diucapkan kepada ibu bapa, guru-guru dan juga anak murid yang turut menonton rancangan Tuition Online ini. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan tajuk yang begitu penting dalam bahasa Melayu pemahaman, iaitu kata kerja. Untuk makluman guru-guru dan juga murid-murid sekalian, kata kerja adalah item tata bahasa yang sering diuji dalam setiap peperiksaan. Biasanya, kata kerja ini adalah salah satu item kemahiran berfikir aras tinggi yang sering diuji 30 hingga 40% aras kesukaran dalam setiap sesuatu peperiksaan. Baiklah, cikgu berharap agar sesi pembelajaran hari ini anak murid dapat memanfaatkan agar dapat menjawab dengan ayat yang betul dan juga tepat. Ya? Baik, fokus pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, memahami maksud perkataan yang mengandungi kata kerja. Dan juga seterusnya, apabila murid dapat memahami maksud perkataan, seterusnya mereka dapat menggunakan kata kerja yang tepat mengikut konteks ayat. Baiklah, kita pergi kepada maksud kata kerja. Kata kerja ialah golongan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. Kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, haiwan dan berkaitan dengan sesuatu benda. Kata kerja juga berfungsi sebagai predikat dalam sebuah ayat. Baiklah, kita pergi kepada jenis kata kerja. Kata kerja terdiri daripada dua jenis, iaitu kata kerja tidak transitif dan juga kata kerja transitif. Baiklah, kita pergi kepada maksud kata kerja tak transitif. Ya, kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidak memerlukan objek atau penyambut untuk melengkapkan sesuatu ayat. Baik, kata kerja tak transitif juga terdiri daripada bentuk asal dan berimbuhan, iaitu imbuhan ber, imbuhan ter, imbuhan beran dan imbuhan berkan. Baiklah, kita pergi kepada contoh perkataan kata kerja tak transitif dan juga contoh ayat. Ya. Bentuk yang pertama bagi kata kerja tak transitif ialah bentuk asal, iaitu contoh perkataan gugur. Contoh ayat, buah durian sudah gugur. Perkataan yang kedua ialah pulang. Contoh ayat, Datuk Arif baru pulang dari luar negara. Contoh perkataan yang ketiga bagi bentuk asal ialah minum. Mereka sedang minum. Dan contoh perkataan yang keempat ialah menang. Contoh ayat, pasukan hoki sekolah kami telah menang. Baik, sekarang kita pergi kepada kata kerja tak transitif bentuk berimbuhan. Contoh perkataan pertama ialah bermain. Contoh ayat, kanak-kanak itu bermain di padang. Contoh perkataan yang kedua ialah bersalaman. Mereka bersalaman apabila
bertemu. Contoh perkataan kita yang ketiga ialah beratapkan. Contoh ayat, rumah itu beratapkan daun rumbia. Contoh yang keempat ialah melompat. Contoh ayat, katak melompat ke dalam kolam. Dan contoh yang kelima ialah terkejut, iaitu dengan imbuhan ter. Contoh ayat, adik terkejut sehingga menangis. Ya, cikgu berharap agar anak murid memahami maksud dan juga contoh kata kerja tak transitif yang telah cikgu maklumkan sebentar tadi. Baik, seterusnya kita pergi kepada maksud kata kerja transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang perlu disertai oleh objek untuk menjadi frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat dalam ayat. Ya, kalau kita lihat tadi kata kerja tak transitif, dia tidak memerlukan penyambung ataupun objek untuk melengkapkan ayat, tetapi bagi kata kerja transitif, ia perlu disertai oleh objek untuk menjadikan frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat dalam ayat atau untuk kita melengkapkan sesebuah ayat. Baik, objek bagi kata kerja transitif ini ialah frasa nama. Contoh ayat yang diberikan di bawah, Amirul menendang bola. Menendang, perkataan menendang di situ adalah kata kerja transitif. Perkataan bola di situ adalah objek yang merupakan penyambut ataupun frasa nama di sini. Baik, kita lihat contoh-contoh imbuhan yang kata kerja yang menggunakan imbuhan seperti menai, menkan, memperai dan memperkan. Baik, selepas ini kita akan lihat contoh perkataan yang mengandungi imbuhan yang cikgu sebutkan tadi dan juga contoh-contoh ayat yang sesuai. Baik, di sini cikgu senaraikan beberapa contoh perkataan kata kerja transitif dan juga contoh ayat. Ya, cikgu berharap dengan contoh ayat ini anak-anak murid cikgu dapat memahami maksud kerja kata kerja transitif yang akan kita pelajari bersama nanti. Baik, contoh bagi imbuhan yang pertama iaitu imbuhan men. Imbuhan men, contoh perkataan yang cikgu berikan di sini, mencari. Okey, contoh ayat, Aimi mencari jam tangannya yang hilang. Ini mencari di sini dia perlu penyambut di bahagian belakang objektif supaya ayat itu menjadi lengkap dan kita boleh memahami sesuatu ayat tersebut. Okey, contoh imbuhan yang kedua ialah imbuhan menai. Contoh perkataan menjejaki. Contoh ayat bagi menjejaki seperti berikut. Pihak polis sedang menjejaki penjenayah yang dikehendaki itu. Contoh imbuhan bagi menkan pula ialah membatalkan. Contoh ayat, ketua kampung telah membatalkan mesyuarat itu. Seterusnya bagi imbuhan memperai, contoh perkataan yang cikgu berikan di sini ialah mempelajari. Contoh ayat, Amir ingin mempelajari ilmu persilatan Melayu. Contoh imbuhan yang seterusnya ialah imbuhan memperkan. Contoh perkataan yang cikgu berikan di sini ialah mempertahankan. Contoh ayat,
pembahas itu mempertahankan hujah-hujahnya. Baiklah, cikgu berharap anak murid dapat memahami ya, kata kerja tak transitif dan juga kata kerja transitif berdasarkan contoh-contoh perkataan dan juga contoh-contoh ayat yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Baik, sekarang kita lihat kesalahan tata bahasa yang sering dilakukan oleh murid-murid. Iaitu kita pergi kepada fokus kita yang pertama, iaitu kesalahan tata bahasa kata kerja tak transitif. Ya, penggunaan ayat yang salah di sini. Ayah pesan kepada saya. Okey, itu adalah ayat yang salah yang sering murid-murid lakukan ya. Baik, ayat yang betul ialah ayah berpesan kepada saya. Maksudnya di situ perlunya imbuhan ber, ya. Baik. Yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid ialah contoh ayat yang cikgu berikan di sini. Irfan jalan kaki ke sekolah. Ini adalah contoh ayat yang salah yang murid-murid sering lakukan ya dalam membina ayat, terutama dalam bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C ya, yang sering mengelirukan para pelajar ya. Baik. Contoh ayat yang salah di sini, Irfan jalan kaki ke sekolah adalah salah, dan ayat yang betul di sini dari aspek tata bahasa ialah Irfan berjalan kaki ke sekolah. Itu perlukan imbuhan ber di sini untuk melengkapkan ayat tersebut ya. Ini bagi kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek ataupun penyambut ya untuk melengkapkan ayat tersebut. Baik, contoh yang ketiga yang sering dilakukan oleh para pelajar juga ialah contoh ayat yang cikgu berikan di sini, adik jerit sangat kuat. Yang ini penggunaan tata bahasa yang salah ya. Contoh penggunaan ayat yang betul bagi ayat perkataan jerit tersebut ialah adik menjerit sangat kuat ya, iaitu menggunakan imbuhan men di situ ya. Baik, seterusnya penggunaan ayat yang sering dilakukan, yang murid sering melakukan kesalahan. Contoh ayat, Leman hanya sengih sahaja apabila dipanggil. Sengih tu tahulah ya, sengih tu kalau senyum, memek muka ni berbeza-beza ya, ikut perkataan dia ya. Baik, ayat yang betul ialah Leman hanya tersengih sahaja apabila dipanggil oleh rakannya. Okey, di sini kita perlunya imbuhan ter, iaitu kata kerja berimbuhan bagi kata kerja tak transitif yang telah kita pelajari sebentar tadi. Baik, sekarang kita lihat pula kesalahan tata bahasa kata kerja transitif yang sering dilakukan oleh murid-murid ya. Ini akan mempengaruhi keseluruhan ayat yang telah dibina ya. Seterusnya menjejaskan permakahan murid-murid ya. Baik, contoh ayat yang salah penggunaan kata kerja di sini. Contoh ayat, Laila sedang jemur kasut sekolahnya. Okey, perkataan yang salah di situ ialah jemur. Kenapa salah jemur di sini? Kita lihat ayat yang betul. Laila sedang menjemur kasut sekolahnya. Yang ini perlukan imbuhan men di situ ya. Baik, contoh ayat yang kedua, penggunaan kata kerja yang salah di sini ialah ayah jemput kami ke stesen bas. Ya. Ini adalah penggunaan kata kerja yang salah di situ. Baik, kita lihat bagaimana ayat yang betul. Contoh ayat yang betul ialah ayah menjemput kami ke stesen bas. Ya, perlukan imbuhan men di situ ya. Baik, contoh yang ketiga pula, adik mengisi wang ke dalam tabung.
Ya, penggunaan mengisi di situ adalah salah dari aspek tata bahasa ya. Baik, kita lihat pula contoh ayat yang betul. Contoh ayat yang betul ialah adik mengisikan wang ke dalam tabung. Ya, di sini imbuhan me dan kan. Ya. Baik, seterusnya penggunaan tata bahasa yang salah yang sering dilakukan oleh murid ialah contoh ayat cikgu beri di sini. Aidil menasihatkan adik-adiknya agar rajin belajar. Kesalahan tata bahasa yang kita kena pasti di situ bagi kata kerja transitif ialah menasihatkan. Ayat yang betul bagi perkataan nasihat di sini ialah Aidil menasihati adiknya agar rajin belajar. Ya, ingat lagi tak pada slot kita yang sebelum ni, kemahiran berfikir aras tinggi dalam pemahaman. Ya, me dan I kita guna untuk di belakangnya adalah untuk manusia. Me dan kan kita gunakan untuk benda. Ya. Cikgu harap jelas ya, kesalahan tata bahasa yang sering dilakukan oleh murid apabila kita dapat membezakan ayat yang betul dan juga ayat yang salah, insya-Allah kita dapat menjawab dengan tepat ya, ataupun kita dapat menulis ya struktur ayat yang betul dalam aspek tata bahasa ya. Baiklah. Di sini cikgu beri contoh beberapa kata kerja yang sering diuji dalam sesuatu peperiksaan, terutamanya dalam peperiksaan UPSR ya. Ini cikgu dah kelompokkan, dah kategorikan kepada beberapa kumpulan yang tertentu agar murid-murid dapat memahami maksud kata kerja yang kita akan cuba pelajari bersama nanti dan juga contoh ayat ya yang boleh murid-murid pelajari pada hari ini. Baik, kita pergi kepada fokus kita yang pertama iaitu cara memasak ya. Cara memasak ni kalau kita lihat dekat rumah pelbagai cara ya memasak dan setiap satu perkataan kata kerja tersebut dia memerlukan konteks ayat yang berbeza. Maksud dia setiap kata kerja kita perlu memahami, kita dapat guna mengikut konteks ayat yang betul ya supaya kita dapat membina ataupun melengkapkan ayat yang tepat dan juga lengkap ya. Baik, contoh bagi cara memasak yang pertama ialah memanggang. Okey, kalau kita lihat di situ panggang ikan. Sedap ya. Untuk juadah tengah hari kita panggang ikan. Okey, baik. Memanggang di sini kita lihat aktiviti dia, api kat bawah, ikan ataupun ayam, daging dan sebagainya di bahagian atas ya. Contoh ayat yang cikgu berikan di sini ialah nenek memanggang ikan untuk hidangan tengah hari. Ini memanggang ya. Cuba kita lihat apa beza memanggang dengan menyalai. Ya, berbeza ya kata kerja dia di sini. Okey, contoh ayat di sini. Datuk menyalai ikan untuk disimpan semasa musim tengkujuh. Okey, kita dapat beza di situ memanggang dan menyalai. Kalau memanggang kita tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk panggang. Mungkin kalau ikan yang kecil saiznya kita ambil masa 15 hingga 20 minit sahaja ya supaya ikan itu masak. Tetapi menyalai dia mengambil masa yang agak lama ya. Kalau kita lihat kalau makanan tradisional di Negeri Sembilan, daging salai ya, yang enak dimakan bersama masak lemak cili api, dia menyalai mengambil tempoh yang lama sehingga 2 hari sekurang-kurangnya untuk membolehkan daging ataupun ikan tersebut menjadi kering dan boleh tahan lama dan disimpan, boleh disimpan sehingga berbulan-bulan lamanya. Okey, contoh di sini sesuai lah ya. Ikan salai kita boleh simpan lama ya. Terutama kalau musim tengkujuh dan musim-musim PKP seperti ini, kita boleh menggunakan ikan salai berbanding ikan panggang ataupun ikan goreng yang tempoh hayatnya tidak terlalu lama ya untuk kita makan. Baik, seterusnya cara yang memasak seterusnya ialah membakar. Ya, tadi kita tengok panggang ikan kan. Sekarang membakar. Ini sinonim lah kalau bakar lemang. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, insya-Allah.
dan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okey. Baik, contoh di sini Pak Mail membakar lemang untuk dihidangkan semasa Hari Raya Aidilfitri. Okey, bakar di sini membakar lemang, ya. Baik. Contoh kata kerja seterusnya ialah menggoreng, ya. Biasanya kalau menggoreng kita menggunakan minyak, ya. Contoh ayat di sini, Mak menggoreng sayur, minta maaf ya, tersilap typing di situ. Mak menggoreng ikan di dalam kuali untuk makan malam. Okey, sayur di situ abaikan, ya. Baik, ini menggoreng, ya. Biasanya kita goreng dalam kuali, ya. Okey, dan menggunakan minyak. Bezakan bakar dan juga goreng, ya. Baik. Cara yang memasak yang seterusnya ialah menanak, ya. Untuk makluman murid-murid, bahasa Melayu sebenarnya kaya dengan kosakata, ya. Maksud dia sesuatu perkataan ataupun perbuatan dia mengandungi kata kerja yang tepat, ya, untuk satu-satu perbuatan. Contoh yang cikgu berikan di sini ialah menanak, ya. Contoh ayat, Makcik Kia menanak nasi untuk keluarganya. Kita tak kata memasak nasi, ya. Perkataan kata kerja yang tepat di sini ialah menanak nasi. Ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada contoh memasak yang seterusnya ialah menjerang, ya. Menjerang, contoh ayat di sini, Puan Siti menjerang air di dalam ceret. Ya, menjerang, jerang untuk air, tanak untuk nasi, ya. Cikgu harap murid-murid dapat membezakan, ya, kata kerja mengikut perbuatan yang telah dilakukan, ya. Baik, kita pergi kepada cara yang memasak seterusnya, ya. Cara masak seterusnya ialah mencelur, ya. Dalam pembelajaran yang lepas kita dah belajar mencelur, ya. Mencelur, apa maksud mencelur di sini? Okey, apa beza mencelur dan merebus, ya? Mencelur seperti yang cikgu maklumkan sebelum ni, dia masukkan sayur-sayuran ataupun buah-buahan untuk dibuat ulam dan sebagainya. Kita ambil masa yang tidak lama, ya. Contohnya hanya beberapa minit berbanding dengan merebus. Kalau merebus kita ambil masa yang terlalu lama. Apa jadi kalau kangkung ni contohnya kita rebus? Ambil sampai 1 jam. Ya. Kalau nak makan kangkung tu rasanya kalau kita makan yong tofu, maksud dia tinggal batang saja, daun tu pun dah hancur, ya. Okey. Baik, di sini cikgu bagi contoh penggunaan ayat yang tepat bagi kata kerja mencelur, ya. Puan Aini mencelur kangkung di dalam periuk. Ini mencelur, ya. Biasanya kita celur kalau dekat kampung, ulam-ulaman lah yang kita celur, ya. Baik. Seterusnya perkataan merebus, ya. Cikgu harap murid-murid dapat membeza perkataan mencelur dan juga merebus di sini, ya. Okey, contoh ayat di sini, Encik Razi dan anaknya merebus ketupat di halaman rumah. Yang cikgu warnakan biru tu adalah kata kunci untuk ayat tersebut, ya, yang kita pelajari. Maksud dia panduan bagaimana kita untuk mencari perkataan yang tepat, ya, dalam sesuatu ayat, ya. Cikgu harap jelas, ya, perkataan mencelur dan merebus, ya. Perkataan kata kerja ni adalah yang sangat popular, yang sering diuji dalam peperiksaan UPSR, ya. Kalau anak-anak murid dapat membuat soalan UPSR yang sebenar, ya, dari tahun 2003 sampai 2019, perkataan-perkataan mengenai kata kerja tersebut adalah sangat-sangat popular. Ya, macam cikgu kata hari itu, popular tak boleh bawa bincang, ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada cara memasak yang seterusnya, ialah mengukus, ya. Contoh ayat cikgu beri di sini, Puan Ainun mengukus pulut untuk majlis hari lahir anaknya. Biasanya kalau di kawasan utara ni, kita yang popular, makanan yang popular bila kukus ni ialah pulut lah, ya. Boleh makan bersama gulai ayam, makan bersama harum manis, durian dan sebagainya, ya. Mengukus ni bukan saja pulut, ya. Kita boleh kukus ikan, mungkin boleh buat ikan kukus dan sebagainya, ya. Beza, ya, cara masak, goreng, panggang dan kukusnya berbeza, ya, kata kerja dia. Baik, yang seterusnya ialah perkataan mereneh, ya. Apa beza kukus, reneh, goreng, panggang dan sebagainya? Kita lihat di sini, ya.
Mereneh biasanya kita mengambil ataupun memasak dalam tempoh yang agak lama. Contohnya kalau kita nak buat sup tulang. Kita tak boleh rebus ataupun renih dalam masa 15 minit saja. Mungkin daging dia tidak empuk. Silat-silat yang ada gigi palsu pun boleh tercabut. Makan sup tulang yang tak empuk. Baiklah, biasanya renih ni dia ambil tempoh yang lama dengan api yang kecil. Contoh ayat yang cikgu boleh berikan di sini. Aina merenih sup tulang itu selama 4 jam agar dagingnya menjadi empuk. Ini beza ya. Cikgu harap murid-murid dapat memahami perkataan yang mengandungi kata kerja dan membezakan ya. Kita dapat menjawab mengikut konteks ayat yang sesuai Baik, tadi kita dah selesai cara memasak ya. Sekarang kita pergi pula kepada cikgu dah kelompokkan dan kategorikan mengikut kumpulan dia tersendiri supaya murid-murid lebih memahami dan dapat membezakan ya perbuatan tersebut. Baik, kita pergi kepada cara membawa barang ya. Cara membawa barang ni sangat-sangat popular lah ya, yang sering diuji dalam sesuatu peperiksaan ya. Baik, contoh cara bawa barang yang pertama ialah menatang ya. Menatang sini cikgu beri contoh perkataan di sini dan gambar kita jelas lihat di situ ialah menatang dulang ya. Maksud dia membawa di atas tangan ya. Baik, contoh ayat cikgu berikan di sini. Afif menatang dulang yang berisi makanan untuk pelanggannya. Ini menatang ya. Menatang ni kalau kawasan utara bukan menatang hewan tu nah, menatang beruk dan sebagainya. Ni maksud dia menatang. Cara yang membawa dulang ni biasanya di atas tangan lah. Ya, kalau zaman majlis perkahwinan yang terdahulu, tidak ada catering seperti sekarang ni, semua bawa dulang ya. Maksud dia menatang di atas tapak tangan. Ini kemahiran yang tinggilah ya. Baik. Perkataan kita yang seterusnya ialah yang sering diuji dan murid-murid tak dapat nak membezakan, tak faham junjung tu kat mana ya. Perkataan yang cikgu berikan di sini ialah menjunjung ya, menjunjung bakul. Menjunjung ni mesti atas kepala ya. Kita dah pelajari dalam slot yang lalu. Dan seterusnya di sini ada dua perbuatan ataupun kata kerja, menjunjung bakul dan juga menjinjing beg plastik ya. Baik ya. Contoh ayat yang cikgu boleh berikan di sini berdasarkan kata kerja junjung dan jinjing ialah ibu menjunjung bakul sambil menjinjing plastik yang berisi barangan dapur. Kita lihat di situ kalau junjung ni yang di atas kepala ni ya. Dan seterusnya jinjing ni ya. Kalau balik bahasa raya biasanya kalau time hujung bulan dapat gaji penuh ya. Jinjing beg plastik sampai tak muat tangan. Ya, maksud dia jinjing di sini ya. Baik, cara membawa barang kita yang seterusnya ialah mengandar ya. Mengandar di sini kita meletakkan barang-barang di atas bahu bawa cara atas bahu. Seperti cikgu kata hari tu, yang popular macam mana nasi kandar tu popular. Dia berasal daripada penjual ataupun peniaga dia menjual ya secara mengandar daripada rumah ke rumah. Itulah hasilnya yang kita nama sekarang nasi kandar ya. Baik, contoh ayat di sini ialah Pak Abu mengandar hasil kebunnya untuk dijual di pasar tani. Ya, mengandar. Mengandar ni boleh juga perbuatan bukan dua-dua belah ya. Kalau sebelah pun kita boleh kata mengandar. Maksud dia membawa barang di atas bahu. Bila tengok mengandar ni cikgu teringat cerita Jackie Chan ya. Selalu latihan untuk kungfu, untuk ketangkasan dan sebagainya. Ni mengandar lah ya. Baik, perkataan kita yang seterusnya yang murid-murid suka nak faham, keliru dan tak tahu nak guna pada ayat yang sesuai ya. Kata yang cikgu berikan di sini ialah mengelek ya. Perkataan di sini kalau kita lihat, mengelek segulung tikar. Maksud dia mengepik di celah ketiak di bawah ketiak dia mengelek
file pun kita boleh kata mengelek, ya. Maksud dia perbuatan meletakkan sesuatu di bawah lengan, bawah lengan kita ni. Baik, contoh ayat yang cikgu berikan di sini ialah Makcik Kalsum mengelek segulung tikar untuk dibawa ke pusat pemindahan banjir. Ya, cikgu harap murid-murid dapat membeza cara membawa barang. Itu yang pertama tadi, mengandar dan juga mengelek, ya. Baik, kita pergi kepada cara membawa barang yang seterusnya yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Baik, perkataan seterusnya ialah mengepit. Ya, mengepit, maksud dia letak sesuatu di bawah lengan. Itu maksud dia bawa sesuatu di bawah lengan. Contohnya, mengepit buku, mengepit fail dan sebagainya. Ya. Baik, contoh ayat. Cikgu Murni mengepit fail yang berisi maklumat murid-muridnya. Ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada cara membawa barang kita yang seterusnya, iaitu mengusung. Ya. Contoh gambar yang diberikan di sini ialah mengusung pesakit. Ya. Baik, contoh ayat berdasarkan kata kerja mengusung ialah petugas hospital itu mengusung pesakit untuk dimasukkan ke dalam ambulans. Baik. Tadi kita dah ada cara memasak, ya, cara membawa barang, dan kita pergi kepada kategori yang seterusnya iaitu cara terjatuh, ya. Seperti yang cikgu katakan tadi, bahasa Melayu memang kaya dengan kosakata, ya. Banyak kosakata bagi setiap ayat yang telah kita bina, sesuatu yang telah kita bina itu tadi, ya. Baik. Seterusnya cara jatuh yang pertama ialah tergelincir. Ini selalulah, ya. Tergelincir apabila kita bergeser dengan permukaan yang licin. Contohnya air, kulit pisang dan sebagainya. Biasa tergelincir, perbuatan terjatuh ni, tergelincir boleh menyebabkan kecederaan, ya. Baik, contoh ayat bagi perkataan tergelincir di sini ialah Hafiz tergelincir apabila terpijak kulit pisang. Okey, pernah ada murid-murid pengalaman terpijak kulit pisang? Sakit, ya. Baik, seterusnya perkataan kata kerja yang seterusnya ialah tergeluncur. Ini cara jatuh. Semua ni cara jatuh, tapi berbeza mengikut kata kerja dan juga konteks ayat, ya. Contoh ayat di sini ialah bas persiaran itu tergeluncur ke dalam gaung akibat hilang kawalan. Maksud dia jatuh ke dalam gaung ni, ya, tergeluncur. Baik. Cara jatuh yang seterusnya ialah terperosok, ya. Perkataan terperosok, lihat gambar di situ. Baik, contoh ayat yang boleh kita bina di sini ialah kenderaan pacuan 4 roda itu terperosok ke dalam sungai. Ya, tengok cara dia jatuh, ya. Berbeza, ya, tergelincir, terperosok dan sebagainya. Tersembam, tertiarap, ya, berbeza, ya, ikut perbuatan. Baik. Yang seterusnya, okey, yang sering mengelirukan para calon dan juga murid-murid tidak memahami, ya, perbuatan tersandung. Ya, tersandung, tengok gambar kat situ. Okey. Ni kalau kat Perlis ni perkataan ni terteromah lah, itu bahasa orang Perlis. Terteromah ataupun tersandung. Okey. Baik, contoh ayat di sini, kaki Amin terseliu apabila tersandung seketul batu yang besar. Maksud dia cara jatuh, ya, berbeza ikut perbuatan, ya. Baik. Seterusnya kita pergi kepada kategori kita yang seterusnya, kata kerja bagi melambangkan cara menghasilkan kraf tangan, ya.
Maksudnya kata kerja di sini sangat-sangatlah popular, ya. Dalam ujian, ya, setiap ujian yang telah kita buat di sekolah dan juga di rumah, ini adalah antara perkataan yang sangat-sangat penting, ya. Contohnya menenun, ya. Menenun, di sini perkataan yang tepat, ya, bagi menenun ialah songket, ya. Menenun songket. Contoh ayat di sini, Sofia menenun songket yang ditempah oleh pelanggannya. Minta maaf ni, kesilapan ejaan sedikit di situ, ya. Baik, menenun kita khaskan untuk songket, ya. Ingat murid-murid, apabila menjawab soalan, apabila menenun mesti songket, ya. Baik, seterusnya mengait, ya. Mengait ni adalah salah satu hasil kraft tangan, ya. Tapi sekarang kita tengok tak ramai dah, ya. Ramai anak gadis kita ataupun ibu-ibu yang mengait baju, ya. Ini baik, contoh ayat di sini, ibu mengait baju menggunakan benang bulu kambing. Ini biasalah, ya. Kalau zaman dulu memang banyak, ya, hiasan-hiasan di rumah banyak menggunakan hasil mengait, ya. Contohnya kita boleh buat kain pelapis cushion, ya, kain pelapis meja dan sebagainya. Baik, ya. Itu adalah cara menghasilkan kraft tangan, ya. Baik, seterusnya kita pergi cara bermain alat muzik, ya. Baik, ini adalah kata kerja untuk penggunaan cara bermain alat muzik, ya. Perkataan bagi kata kerja bagi menggesek, ya, kita khaskan kepada biola, ya. Okey. Baik, seterusnya memetik, ya. Memetik kita khususkan bagi alat muzik gitar, ya. Kita lihat orang main gitar tu memetik gitar ataupun kecapi, ya. Baik, seterusnya perkataan kata kerja bagi memalu, ya. Memalu kita khaskan penggunaannya kepada gong atau kompang, ya. Dan seterusnya perkataan memukul. Memukul kita khaskan bagi alat muzik gendang, ya. Memukul gendang. Baik, ya, macam palu tadi, kompang, memang sangat sinonim lah, ya. Kalau bagi kompang ni dalam majlis perkahwinan orang Melayu, ya. Biasanya kalau kita dengar kompang tu, okey, hati kita pun rasa berkobar-kobar, ya. Okey. Baik. Seterusnya bagi cara bermain alat muzik yang seterusnya ialah meniup, ya. Meniup kita khaskan, ya, kata kerja meniup bagi alat muzik serunai atau seruling. Ini sejenis alat tiupan, ya. Baik. Cikgu harap anak-anak murid dapat memahami, ya, keseluruhan kata kerja mengikut kategori yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Cikgu harap murid-murid dapat membeza dan menggunakan mengikut konteks ayat yang sesuai. Baik, kita pergi kepada contoh, kata kerja yang sering diuji dalam peperiksaan UPSR, ya, dari tahun 2005 sehingga 2019, ya. Baik. Kata kerja yang pertama ialah ni soalan bagi tahun 2007, ya. Contoh soalan, Makcik Zainab ada tempat kosong sayur kangkung untuk juadah tengah hari. Okey. Macam cikgu sampaikan dalam slot yang sebelum ni, untuk soalan yang macam ni kita mesti cari kata kunci, ya, kata kunci bagi setiap ayat supaya kita dapat menjawab dengan ayat yang tepat, ya, ataupun menggunakan kata kerja yang tepat, ya. Baik, cikgu harap murid-murid dapat menjawab, ya, soalan ni bersama-sama cikgu. Baik. Jawapan bagi soalan tersebut, Makcik Zainab mencelur sayur kangkung untuk juadah tengah hari nanti. Okey. Tadi kita dah bincang dalam kategori cara memasak itu, ya. Mencelur di sini ini
perkataan yang cikgu warnakan merah di sini ialah kata kunci. Ingat ya. Jangan lupa apabila menjawab soalan objektif, terutamanya pastikan ya murid-murid dapat garis kata kunci dahulu baru cari jawapan ya, supaya kita dapat menjawab dengan ayat yang tepat ya. Baik, seterusnya. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Amran ternampak sebatang pokok tumbang. Tempat kosong, jalan. Ya. Baik. Jawapan bagi soalan tersebut, dalam perjalanan pulang dari sekolah, Amran ternampak sebatang pokok tumbang merentasi jalan. Ya. Merentasi ni maksud dia menghalang perjalanan daripada hujung jalan hingga ke hujung. Ya. Baik, soalan kita yang seterusnya ialah kucing peliharaan Salma, tempat kosong, adik yang menarik ekornya. Okey, di sini kita perlu garis kata kunci ya. Baik, jawapan bagi soalan ini ialah kucing peliharaan Salma mencakar adik yang menarik ekornya. Okey, kata kunci yang cikgu warnakan di situ ialah kucing dan juga menarik ekornya. Ya. Baik, soalan kita yang seterusnya ialah soalan UPSR bagi tahun 2008 ya. Mak Minah duduk di bawah rumah sambil tempat kosong lidi untuk dibuat penyapu. Okey. Jawapan bagi soalan tersebut, Mak Minah duduk di bawah rumah sambil meraut lidi untuk dibuat penyapu. Okey. Baik, soalan kita yang seterusnya iaitu soalan UPSR bagi tahun 2008. Hasan menggunakan galah, tempat kosong, dahan pokok yang sekah itu. Jawapan bagi soalan tersebut, Hasan menggunakan galah untuk mengait dahan yang sekah itu. Baik, kata soalan yang seterusnya ialah Azrul menghulurkan tangannya, tempat kosong, hadiah yang dimenanginya. Jawapan bagi soalan ini ialah Azrul menghulurkan tangannya untuk menyambut hadiah yang dimenanginya. Baik, soalan yang seterusnya ialah Ramlan sedang tempat kosong air dari anak sungai yang berhampiran dengan kebunnya. Okey, tengok contoh gambar tersebut. Jawapan bagi soalan ini ialah Ramlan sedang mencedok air dari anak sungai yang berhampiran dengan kebunnya. Baik, seterusnya soalan papan yang sedang tempat kosong itu hendak dibuat sarung parang. Ya, lihat kata kerja berdasarkan gambar tersebut. Jawapan bagi soalan tersebut ialah papan yang sedang diketam itu hendak dibuat sarung parang. Ya. Soalan kita yang seterusnya ialah soalan UPSR 2012. Puan Zarina berjalan terhencut-hencut kerana tumit kaki kanannya tempat kosong sebab memakai kasut baharu itu. Jawapan bagi soalan tersebut ialah Puan Zarina berjalan terhencut-hencut kerana tumit kaki kanannya melecet sebab memakai kasut baharu itu. Baik, soalan yang seterusnya ialah batang joran yang digunakannya tempat kosong akibat tali pancing ditarik dengan kuat oleh ikan. Jawapan bagi soalan ini ialah batang joran yang digunakannya menegang akibat tali pancing ditarik dengan kuat oleh ikan. Baik, yang seterusnya, pemain bola itu berjaya membuat tendangan yang tempat kosong gawang gol. Ya. Baik, jawapan bagi soalan tersebut ialah pemain bola itu berjaya membuat tendangan yang membolosi gawang gol. Baik, soalan kita yang terakhir bagi kata kerja ialah itu soalan UPSR
tahun lepas, iaitu soalan UPSR 2019 ya. Contoh soalan, kapal peronda itu tempat kosong, bot nelayan asing yang menceroboh kawasan perairan Malaysia. Minta maaf ya, ada kesalahan ejaan di situ. Baik, jawapan bagi soalan tersebut ialah kapal peronda itu menunda bot nelayan asing yang menceroboh kawasan perairan Malaysia. Baiklah, cikgu harap anak murid dapat memahami ya kata kerja yang telah cikgu sampaikan tadi dan seterusnya ya. Dapat menggunakan kata kerja yang tepat mengikut konteks ayat. Sekian dahulu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, satu pesanan saya, stay at home, hapus COVID-19. Terima kasih kepada frontliner. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.